Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton webinar pada malam ini. Jadi malam ini kami menggunakan latar belakang yang sedikit berbeza seperti yang kelihatan di skrin masing-masing. Okey, ini adalah sempena menyambut tarikh keramat bagi seluruh rakyat Malaysia iaitu Hari Sambutan kali ke-64 Hari Kebangsaan bagi negara Malaysia kita yang tercinta. Jadi satu persoalan berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan ini ialah mengapa kalau kita tanyakan kepada guru sejarah kita, sambutan hari ini kita panggil sebagai Hari Kebangsaan, bukannya Hari Kemerdekaan. Jadi cikgu ingin kongsikan sedikit info berkaitan dengan perkara ini. Jadi sebenarnya kenapa istilah sambutan Hari Kebangsaan yang digunakan bukannya Hari Kemerdekaan adalah kerana Sabah dan Sarawak mempunyai hari kemerdekaan yang berbeza iaitu pada 16 September 1963 iaitu bersamaan dengan tarikh sambutan Hari Malaysia. Jadi dengan sedikit perkongsian info berkaitan dengan Hari Kebangsaan kita tadi, cikgu dan seluruh tim webinar Skor A+ Matematik Tambahan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 buat semua penonton webinar Skor A+ Matematik Tambahan pada malam ini. Okay, jadi moga anak-anak pelajar adalah anak-anak Malaysia yang bertuah yang tahu menilai harga sebuah kemerdekaan. Jadi kembali kepada tujuan slot kita pada malam ini, tajuk yang bakal diulang kaji pada malam ini ialah tajuk ketiga dalam subjek matematik tambahan tingkatan 4 iaitu System of Equation. Oleh itu saya ingin memperkenalkan ceramah kita pada malam ini iaitu Cikgu Khairul Bariah binti Khairuddin dari MRSM Mersing. Dari MRSM Mersing. Beliau juga merupakan Ketua Jabatan Matematik di MRSM di MRSM Mersing. Beliau memulakan tugas beliau sebagai guru matematik MRSM bermula pada Ogos 2005. Jadi beliau sudah pun berkhidmat selama 16 tahun sebagai guru matematik lah. Jadi Cikgu Khairul Bariah ataupun lebih mesra dengan panggilan Cikgu Kip juga merupakan graduan University of Wisconsin Madison US. Jadi beliau belajar di sana dari tahun 2001 hingga 2005 dan beliau berasal dari negeri Terengganu Darul Iman. Jadi seperti biasa tidak dilupakan tim yang turut bersama dengan saya pada malam ini ialah kita Cikgu J. Hamzah dan barisan fasilitator yang turut sama-sama terlibat pada malam ini iaitu Puan Nurizan Kasah, TP2 Matematik kami, Cikgu Salahwati Zakaria dari MRSM Polykerai dan juga Cikgu Norma binti Abu Bakar dari MRSM PTRM Kulim. Jadi tanpa melengahkan masa, seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Kip untuk meneruskan slot ulang kaji bagi tajuk System of Equation. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Puan Razia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening to everyone. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. So tonight, I am very grateful to be given this opportunity to share with all of you about system of equation. Jadi saya harap 2 jam berikutnya adalah bermanfaatlah buat semua anak-anak murid di luar sana insyaAllah. So let me introduce myself a little bit. Saya ulang semula, nama diberi Khairul Bariah binti Khairuddin, but I am comfortable being called Miss Kip lah by my student atau Cikgu Kip. I'm from MRSM Mersing Johor and I would like to wish everyone selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Salam Malaysia prihatin. So Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Saya harap anak-anak sudah ready lah dengan alat tulis, kalkulator dan set latihan jika anak-anak sudah download daripada Telegram webinar kita. Are you ready semua? Alright. So for tonight, we are going to revise on chapter 3, System of Equation. Alright, this is the third chapter of Form 4. Tak kurang pentingnya lah
because if you went through the last 2 webinar, kita ada guna this skill in solving problems dalam tajuk function and also in the quadratic function. And I'm very sure you are going to use the skill in future topics also. So tajuk malam ini, system of equation, is important sama seperti tajuk-tajuk lain, insyaAllah. Alright, so I hope this topic ada dalam kepala anak-anak masa belajar di tingkatan 4 atau di tingkatan 3 bagi murid IGCSE. You learn about system of 3 variables and also how to solve one linear equation and one non-linear equation. Tapi anak-anak, I would like to catch a little bit of your memory about what you have learned in Form 1. Anak-anak masih ingat, di tingkatan 1 dahulu, anak-anak pernah belajar tajuk linear equation, persamaan garis lurus. Okay, so when you learn this topic, you learn about what are variables, you learn about coefficients, you learn about like and unlike terms, and finally your teacher taught you how to solve simultaneous linear equation in 2 variables. So what is it? Yes, it involves 2 variables. Dia melibatkan 2 unknowns, 2 variables, dan you use 2 methods, substitution and elimination. So harap-harap anak-anak masih ingat lagi lah what your Form 1 teacher has taught you. If it doesn't come to your mind, you can scan the code. Saya ada sediakan link lah untuk anak-anak buka buku teks tingkatan 1 semula and buat ulang kaji kemudian, insyaAllah. Alright, so cikgu rasa cikgu nak ulang kaji sedikit jugalah about how to solve simultaneous equation by using substitution. So again, this is what you have learned in Form 1. I'm just going to recall it with you tonight. Kita nak recall dahulu sebelum kita masuk tajuk 3. So let's say we want to solve the following simultaneous equation by using substitution method. X minus 3y equals to 7 and 5x plus 2y equals to 1. Kita nak selesaikan 2 linear equation ini menggunakan substitution method. So what should we do first anak-anak? Right, tengok. I bet your teacher always ask you to label the equations, right? Anak-anak mesti label equation as equation 1 and equation 2. Itu langkah pertama anak-anak, and be consistent. Whenever you got this type of question, this is what you should do. Bila anak-anak konsisten, jadi memori tu akan sentiasa datang. Senang. Alright, next. Bila kita nak guna kaedah substitution, kita kena jadikan one of the variable as the subject and then we are going to substitute in the other equation. So here, I choose X to be the subject of the equation. Why? Anak-anak tengok pada equation pertama, we have 2 variable, X and Y, right? Now, look at the coefficient of X. What is the coefficient of X? Apa perkali bagi X? 1, right? And what is the coefficient of Y? Negative 3. So if I were to choose Y, then I have to deal with negative values. And I'm going to get a fraction on my right hand side. Cikgu akan dapat pecahan pada sebelah kanan, which is a trouble, right? So that's why I choose X, which has the coefficient of 1. So once I got this, I'm going to label it 3, equation 3, just because this is a new equation that I just rearranged. So then, kita nak buat substitution. What do? Yes, we substitute 3 in 2. Ingat, kita ubah equation 1 tadi, so kita masukkan dalam equation 2. So 5 times 7 plus 3y, X ini kita dah ganti dengan 7 plus 3y, plus 2y equals to 1. Okay, and then we expand the equation and we get 35 plus 15y plus 2y equals to 1. And 17y equals to negative 34. So y is equals to negative 2. So we got the answer for one of the variable. So kita dah hapuskan X tadi, kita dapat nilai Y.
So now we want to find the value of the other variable which is x. Macam mana? Cikgu punya pointer pun dah tunjuk tadi kan? Ke equation ketiga. Kenapa cikgu substitute dalam equation ketiga? Yes, because in equation 3, x is already the subject of the equation. And that is what we want to find, right? So kita substitute y equals to -2 in equation 3 and we will get x equals to 1. Alhamdulillah, sudah selesai untuk soalan ini menggunakan kaedah substitution. Sabar ya anak-anak, mungkin ada yang rasa macam senang sangat ni. Yes, because this is a form 1 topic anak-anak, I'm just recalling it with you guys. So hopefully it triggers your mind lah, muka cikgu anak-anak kan. So let's look at the other example. Sebelum tu, cikgu nak tunjuk juga, cikgu ada buat, kalau anak-anak ingat, cikgu anak-anak ada juga tunjukkan penyelesaian menggunakan kaedah graph. So let's say we want to draw those two equation on a graph. Kita nak lukis dua equation tadi pada kertas graph. So this is the axis, x and y. This is x-axis, this is the y-axis. So let's say I want to draw the first graph, x minus 3y equals to 7. So anak-anak ingat lagi tak cara nak lukis graph? Yes, kita perlukan sekurang-kurangnya 2 titik untuk melukis graph kan anak-anak? So the first step is to draw table of values and you draw the table of values for 2 points or 2 coordinates. So anak-anak kat sinilah calculator tu memainkan peranan. So you can use the calculator to get a whole number as your coordinate. Anak-anak cubalah masukkan nilai. Mulakan dari kosong, tengok dapat tak nombor bulat. If you don't get a whole number, then you try the other value. Cuba, and then this is what I get. 7, 0 and -2, -3. So once you got this, you dah letak dalam table of values seperti ini, you plot lah. Yes. So you plot 2 titik yang you dapat tadi, ambil pembaris dan buat garis. So this is the graph of the first equation. Boleh? Alright. Next, kita lukis plot graph untuk second equation. So the same process, buat table values. Guna calculator, cuba cari nilai titik yang dapat whole number. Jangan cari nilai titik yang dapat nombor perpuluhan. Susah pula kita nak plot pada graf kita kan. Okay. So, dah dapat table nilai koordinat, kita plotkanlah. Alright, dah dapat plot, guna pembaris, sambungkan titik plot itu. So, you will get 2 lines or 2 linear lines, 2 straight lines. So, actually anak-anak, the solution that you get when you use substitution tadi is the intersection between these 2 lines. So tadi kan jawapan x sama dengan 1, y sama dengan -2 kan? So this is what happened actually. I hope anak-anak lagi sukalah sebab nampak graf. Rupanya ini yang berlaku. Ingatkan buat substitution tu saya saja. Tidak. This is what happened. Okay? So tadi substitution. Next, let's look at elimination. So solve the following simultaneous equation by using elimination method. So this is the equation. 4x plus 3y equals to 8 and x minus 3y equals to 2. Anak-anak dah cuba ke soalan ni? Okay, jom kita tengok. Kalau dah cuba, boleh semaklah dengan saya. Cuma kaedahnya hati-hati anak-anak. Kali ni kita nak guna kaedah elimination. Alright, so now let's look at what should we do first. Agak-agak apa kita kena buat dulu? Yes, label equation kita. Whatever it is anak-anak, bila dapat soalan system of equation seperti ini, tak kiralah 2 variable ke 3 variable, 10 variable sekalipun ataupun 10 equation sekalipun, always label the equation. So this is equation 1, this is equation 2. Kita nak buat kaedah elimination. So apa patut kita buat? Yes, tenung-tenung dulu kita punya equation. Tengok dulu, ada tak variable antara x dengan y ni, antara equation 1 dengan 2 ni, yang koefisiennya sama? Ada kan? Which is y. Koefisien y kat equation 1 ni 3, koefisien y dekat equation 2 ni pun 3. Okey, jadi itulah yang kita nak hapuskan. So hati-hati bila dapat soalan macam ni, fikir dahulu, tengok dahulu. Be careful.
So now we would like to eliminate y. So we want to eliminate y. We are going to add the first and second equation. Oh, kenapa cikgu tambah? Macam mana cikgu decide nak tambah? Kenapa tak tolak? Oh, banyak persoalan di kepala kan? So cikgu pilih tambah sebab anak-anak fokus kat sini sebab cikgu tengok pada koefisien y pada equation pertama. Positif ke negatif? Positif. Tengok pula koefisien y pada equation kedua. Positif ke negatif? Negatif. So sebab itu cikgu tambah because the symbol or the coefficient is one positive and the other one is negative. So bila cikgu tambah barulah dia hilang. Tapi kalau dua-dua tambah macam mana? Atau dua-dua tolak macam mana pula? Anak-anak boleh bayang tak kalau kat sini negatif, bawah ni pun negatif. Kita nak tambah ke tolak? Mesti ramai tengah jawab depan komputer tu kan? Yes, kita tolak. Sebab apa? Bila positif jumpa negatif nanti barulah dia akan terhapus. So untuk kes soalan ini kita tambah kerana simbol di depannya berbeza. Boleh anak-anak? Okay, good. So bila kita eliminate, this is what we get. 4x plus x is 5x. This one has become 0. 8 plus 2 is 10. So 5x is equals to 10. So x is equals to 2. Mudahnya kan? Mudah sangat. Okay. So once we dapat unit variable x, kita nak carilah y. Anak-anak jangan stop kat sini. Markah pun separuh lah sebab buat kerja separuh kan? Tak nak. So cari y. So, macam mana nak cari y? Yes, kita substitute x equals to 2 in one of the equation. Kita masukkan dalam equation pertama. Kenapa cikgu tak masukkan dalam equation kedua? Banyak soalan malam ni kan? Kenapa cikgu masukkan dalam equation pertama? The same reason anak-anak. Sebab tengok variable y, kat depan tu kita punya nilai ialah positif 3. So nanti mudah bila kita nak buat kerja anak-anak tengok. Kita bawa 8 ke sebelah sini, kita hapuskan 8, 8 tolak 8 jadi kosong, so 3y equals to 0. Tak ada negative number. So bila tak ada negatif kita pun gembira, betul tak? Okay, so 3y equals to 0 and y equals to 0. So kita dah dapat jawapan untuk kedua-dua nilai. X equals to 2, y equals to 0. Okay, so cikgu nak tunjuk juga apa yang terjadi sebenarnya dalam graf. Ini Cartesian plane kita, x and y. Kita nak lukis graf 4x tambah 3y sama dengan 8. Okay, so again, use your calculator anak-anak. Gunakan sepenuhnya calculator tu, dah beli mahal tu. Okay, cari nilai, masukkan nilai supaya dapat koordinat nombor bulat. Kenapa? Senang nak plot. Tu saja. Okay, so dah dapat koordinat, 2 cukup untuk buat garis lurus, plotkan. Okay, plot betul-betul. Negatif 4 dekat paksi X, 8 dekat paksi Y. Ambil pembaris, sambungkan. Senang kan? Okay, next. Second one. X minus 3Y equals to 2. Again, buat table of values. Cari nilai, 2 titik. Plotkan. Dan sambungkan. Alhamdulillah. The intersection between these two straight line is actually the answer to your solution tadi kepada jalan kerja anak-anak tadi. 2, 0. Betul kan tadi? X 2, Y 0. Mudah kan? Memanglah form 1. Okay, good. Tak apa. Alright. Bila dah ulang kaji tajuk form 1 tadi, barulah kita boleh masuk dalam tajuk chapter 3 in form 4, which is system of equation. Ada apa dalam system of equation ni? Tak banyak pun. 3.1, system of linear equation in 3 variables. And 3.2, simultaneous equation involving 1 linear equation and 1 non-linear equation. Betul tak? Anak-anak ingat tak masa belajar dulu? Sekejap je, 1 period, 2 period dah habis dah belajar tajuk ni kan? Lepas tu homework banyak kan? Sebab practice makes perfect. Alright? So these are the 2 subtopic in the chapter. Okay, so apa benda ni? Apa dia system of linear equation in 3 variables?
Alright, it involves linear equations in the form of ax plus by plus cz equals to d. So kalau tadi dua variables ax plus by equals to c kan? Now kita tambah satu variable, usually z is being used. Ax plus by plus cz equals to d. So a, b, c and d are constants. Anak panah nak tunjuk apa? Okey, cikgu nak tunjuk. This is what you have learned in Form 1. 2 variables, 2 equation. Now, chapter 3, system of equation 3.1, you have 3 variables and 3 equation. Nampak beza dia? Okey. So maksudnya anak-anak, kerja kita pun sedikit bertambah lah. Kalau tadi satu step saja kita nak substitute atau eliminate, of course lah 3 variable ni bertambah lagi satu step. Dah ready ke? Okay. So, kalau masa form 1, anak-anak cikgu tunjuk tadi, you draw straight line. And the intersection of these 2 straight lines is the solution to your simultaneous equation. Sekarang, in form 4, you have 3 equation. You are not drawing a line anymore. Apa yang anak-anak lukis sebenarnya adalah satah, plane. So anak-anak nampak tak ada 3 satah? 1, 2, 3. So each plane represent 1 equation. So tadi kan ingat cikgu tunjuk ada 3 equation kan? 3 variables dan 3 equation. So setiap satah ni mewakili setiap equation itu. Jadi anak-anak boleh bayanglah, intersection between these 3 plane is the solution to your system. Okay, tak berapa nampak lagi? Kenapa? No problem. Kita bagi tengok video. Anak-anak ambil masa, tolong tengok video ni sekejap ya. That systems of 2 linear equations and 2 variables can be represented graphically as lines in the Cartesian plane. And the solutions of these systems correspond to the points where the lines intersect. In systems of 3 linear equations in 3 variables, the equations are represented as planes in Cartesian space. Each plane may be oriented at any angle and positioned anywhere in space relative to the other planes. Since each plane graphically represents the set of solutions to one of the 3 equations, the points where all 3 planes simultaneously intersect correspond to the solutions which simultaneously satisfy all 3 equations. These points therefore correspond to the solutions of the system. Menarik kan? So again cikgu nak emphasize, every plane represent each equation in the system. So kalau ada 3 equation, maksudnya 3 plane lah yang anak-anak akan nampak. And that red dot right there is actually the solution to your system. So video ni anak-anak boleh tengok lah di YouTube MyYU Alright. Next. Anak-anak mesti ingat masa belajar tajuk ni juga, cikgu ada cakap there are 3 types of solution. There are 3 types solution to the system of linear equation in 3 variables. So let me introduce to you the 3 types. There are only 1 solution. Kat mana tadi? Gambar yang 2 sebelum ni ada intersection between the 3 planes. Satu titik di sini. Only 1 solution. Or infinitely many solution. Kenapa infinitely many solution? Because the 3 planes intersect at a line. So kalau anak-anak ingat, anak belajar dalam tajuk PSV dulu, macam mana terhasilnya garis? Apabila kita ada banyak titik yang disambungkan, right? Titik yang berdekatan. So banyak titik, banyak, infinitely many solution. So kenapa infinitely many solution? Sebab the 3 planes intersect at a line. Atau satu lagi jenis solution is no solution. So kenapa no solution? Sebab dia bukan satu solution dan bukan infinitely many solution. Senang cikgu cakap macam tu kan. Okey, sebenarnya dia no solution sebab dia tidak bertemu pada satu titik unik atau dia tidak bertemu ketiga-tiga satah tu tak jumpa pada satu garis. Macam dalam gambar rajah ni lah.
Gambar pertama ni kalau anak tengok, dia jumpa dua graf je pada satu masa atau dua satah saja pada satu masa. Yang ni pun sama, dua satah saja pada satu masa. The third picture langsung. All three planes did not coincide ataupun tidak bertemu. So therefore, we say that this is no solution. Boleh? Okay. Cikgu nak bagi jelas lagi, kita tengok objek bergerak. What does one solution means? Anak-anak tengok gambar rajah ni. Ada 3 plane kan? 3 warna plane dan 3 warna plane ini bertemu pada satu titik merah tu. So this is what we call one solution. One solution. Okay? Unique. Maksudnya bila anak-anak buat dapat jawapan X apa, Y apa, Z apa. Atau no solution. Ini. Tadi kan? Satah tu potong 2 satah yang lain tapi tidak tiga-tiganya bertemu. Atau yang ini. Satu daripada 3 satah tu tak bertemu dengan 2 satah lagi. So this is no solution. And then the last one is infinite solution. So infinite solution is when the 3 graph meet at a line. Nampak tak line tu? Tu. Kat situ dia jumpa. So bila macam tu kita ada banyak solution, infinite solution. So nanti kita akan tengok macam mana situasi untuk setiap jenis ni. Anak-anak dah ready ke? Okay, good. InsyaAllah. So, cikgu guna CPM 3D plotter untuk buat ni. Kenapa cikgu beritahu ni? Bukan nak menunjuk. Anak-anak boleh cuba kat rumah tu. Buka saja Google, cari ini, dapat soalan, cuba plot dahulu. Tengok apa keadaan dia, macam mana rupa graf satahnya. Barulah anak-anak boleh proceed buat jalan kerja kan. Baru seronok sikit hidup, betul tak? Alright, next. Kita tengok apakah metod yang kita guna untuk selesaikan system of linear equation ini. Sama saja macam yang anak-anak buat masa form 1. Substitution and elimination. Cuma macam cikgu cakap di awal tadi, kerjanya sedikit bertambah. Sebab kalau dulu ada 2 variable, hapuskan satu ataupun substitute satu, dapat nilai lagi satu. Tapi ini 3 variable, so maksudnya jadikan satu masuk dalam 2 equation. Ataupun eliminate satu pair and then eliminate lagi satu pair. Apa cikgu cakap ni? Tak apa, kita tengok example sebentar lagi. So ada 2 method, substitution or elimination. Alhamdulillah. So let's look at example 1. Solve the following simultaneous equation using substitution method. Cikgu spesifik, cikgu nak kita guna substitution method. So these are the equations. 2x plus y minus z equals to 7. X minus y plus z equals to 2. And x plus y minus 3z equals to 2. Anak-anak dah cuba jawab ke? Kalau belum, tak apa, kita buat sama-sama. Pegang pen dan kertas, kita sama-sama buat. Okay? Next, jom kita tengok macam mana nak jawab system of equation tadi menggunakan kaedah substitution. So langkah pertama anak-anak, always label your equation. Label your equation. So this is the first equation, second equation and third equation. So anak-anak tengok sekarang. Okay. Daripada equation pertama, cikgu jadikan y sebagai subjek. Ingat kaedah substitution, satu equation tu kita jadikan satu variable sebagai subjek. Kenapa cikgu tak pilih Z sebagai subjek? Okey, pandai. Sebab Z koefisiennya negatif. Ingat, kalau boleh kita elak encounter dengan nilai negatif atau fraction. Sebab dia akan menyusahkan kita nanti kan. So, Y jadi subjek. Bila Y jadi subjek, cikgu namakan dia equation baru, equation 4. Alright, and then ingat kaedahnya substitute. Jadi, kita masukkanlah dalam equation 2. Tadi kita ubah equation 1, kita masuk dalam equation 2. So, masukkan dalam equation 2, x minus 7 minus 2x plus z equals to 2. So, 3x is equals to 9 and x is equals to 3. Mudahnya terus dapat jawapan. Anak-anak doalah semoga dalam SPM nanti macam ni soalannya kan, terus dapat jawapan. Okey, sudah substitute dalam 2. Tu kerja bertambah sikit. Kita substitute pula dalam equation ketiga. Okey, so as kita substitute x plus
Y kita ganti dengan 7 minus 2x plus Z minus 3Z equals to 2. Okay, so kita akan dapat negative x minus 2Z equals to negative 5. Macam mana ni? Ada dua unknown pula. Cikgu kata tadi selesai, mudah nak doa-doakan. Okay, tak apa, tak ada masalah. Tenang, relax. Tengok betul-betul. Negative x minus 2Z equals to negative 5. Kita punya unknown ialah x and Z. Kat sini dah ada x-nya. So, kita substitute x equals to 3. So, bila substitute x equals to 3, kita selesaikan. Kita akan dapat z equals to 1. Mudah kan? Yes. So, sekarang kita dah dapat variable x and variable z. Another variable yang kita tak dapat is y. So, anak-anak tengok balik dekat soalan, dekat jalan kerja tadi. Anak-anak dah jadikan y subject dekat equation 4 kan? Jadi kita masukkanlah x3 and z equals to 1 in 4 to get y. So masukkan y equals to 7 minus 2 times 3 plus 1 and y is equals to 2. Alhamdulillah, dah selesai. Kalau begini jalan kerjanya, anak-anak sudah dapat full mark. Sama tak jalan kerja kita? Okey. Ini optional. Anak-anak tulis balik dalam keadaan yang cantik. X apa, Y apa, Z apa, boleh. Atau tinggalkan sahajalah jawapan begini. Sudah cukup untuk dapat markah. Okay. So ini menggunakan kaedah substitution. Kita tengok pula macam mana nak selesaikan guna kaedah elimination. So solve the following simultaneous equation using elimination method. 2x plus y minus z equals to 7, x minus y plus z equals to 2, and x plus y minus 3z equals to 2. Cikgu kenapa guna equation yang sama ni? Yelah, cikgu nak tunjuk beza dia guna kaedah substitution dan elimination. Okay, so anak-anak tengok apa beza dia. Nanti anak-anak boleh decide lah which one to use or how to decide. Okay, so ini equation dia. Kita nak guna kaedah elimination. So what we do, first, yes, label the equation. Always label the equation. So ingat kita nak buat kaedah elimination, kita kena tengoklah variable mana yang koefisiennya sama. So anak-anak mesti mata terus pergi ke equation 1 kan? Dan 2, betul tak? Mata kita kan 1, 2, 3 macam baca Quran tu, 1, 2 ke bawah kan? Okay, so tengok. Variable mana yang koefisien sama? Y and Z, right? So, in this case, kalau anak-anak tengok coefficient Y and Z tu, one is positive and the other one is negative. And we are lucky that Z has the same pattern. One negative and one positive. So, kita boleh hapuskan dua variable, Y and Z, in these two first equation. So, kenapa cikgu tambah? Alasan yang sama cikgu beritahu awal tadi dalam petak hijau tu, ialah kerana satu koefisiennya negatif, satu koefisiennya positif. Okay, so kita eliminate Y and Z. Kita tambah equation 1 dan equation 2. So 2x plus x plus y plus negative y minus z plus z equals to 7 plus 2. Okay, itu masuk dia tambah equation pertama dengan equation kedua. Kemudian dah terhapus y and z, tinggallah x. So 3x is equals to 9 and x is equals to 3. Selesai dapat satu variable. Now, what do we do? Tengok Saya substitute x equals to 3 tu dalam equation kedua dan ketiga. Dah berkerut dah, cikgu nampak ada kerut-kerut dah tu. Sabar. Tengok jalan kerja cikgu dulu. So substitute x equals to 3 in equation 2 and equation 3. Okay, ni substitute dalam equation 2. Cikgu akan dapat negative y plus z equals to negative 1. Equation lain, so label baru. Equation keempat. Masukkan pula dalam equation ketiga. Dapat lagi satu equation baru. Y minus 3z equals to negative 1. Cikgu labelkan sebagai equation 5. Cikgu nampak ada orang yang berkerut tu. Sabar. Tarik nafas. Okay. Kemudian, tengok equation 4 and equation 5. Tengok y-nya. Yang ini koefisiennya 1.
Yang ini koefisiennya negatif 1. So bolehlah kita hapuskan dia. Jadi kita tambahlah equation 4 and 5. So bila cikgu tambah, I will get negative y plus z plus negative 3z equals to negative 1 plus negative 1. So akhirnya cikgu akan dapat negative 2z equals to negative 2 and z is equals to 1. Okay, dah berapa variable dapat dah? 2 dah kan? X and Z. So now bolehlah cikgu substitute dalam mana-mana equation. Jadi cikgu pilih untuk substitute dalam equation pertama. Sebab apa? Yes, sebab Y ni koefisiennya ataupun simbol di depannya tambah positif. So nanti tak ada deal dengan nombor negatif. So bila cikgu tambah, cikgu substitute masuk, cikgu akan dapat nilai Y sama dengan 2. Tarik nafas, tengok. Kalau depan cikgu ni dah ramai angkat tangan ni, kan? Saya ada cara lain lah cikgu, boleh, sabar. Kita tengok next solution, alternative solution. Mungkin ni mengena dengan anak-anak punya jalan kerja kan? So again, labelkan equation 1, 2 and 3. Itu saya kata kalau anak-anak berfikir dahulu sebelum menjawab, tengok dahulu, tenung dahulu equation ni, maybe you can decide on a better working steps. Jangan gopoh. Hati-hati semasa menjawab soalan ini. Ini algebra ni kan anak-anak. Careless mistake boleh berlaku bila-bila masa. So hati-hati. Dah label. Sama juga. Kita identify the variable with the same coefficient. So again, saya akan eliminate y and z lah. Sebab that one is the obvious one kan. Saya rasa anak-anak pun sama buat yang tu kan. Okay, kita tambah equation 1 and equation 2. Okay, kita akan dapat 3x equals to 9 and x equals to 3. Okay, next step ni berbeza sikit. Okay, kalau anak-anak tengok, next step, anak tengok equation 2 dan 3. 2 dan 3. Kan, y ni koefisiennya negatif. Y yang di bawah ni pula positif. Jadi, kita boleh eliminate dia dengan tambahkan equation 2 dan equation 3. Lagi senang rupanya begitu. So, bila anak-anak eliminate 2 and 3, anak-anak tambah, this is what you get. 2x minus 2z equals to 4. Alamak, dah pening sekejap. Sabar, tengok. Ceng. Anak-anak dah cari dah nilai x. So gantikan sahaja x sama dengan 3 and you will get z equals to 1. Boleh? Sekarang apa variable yang belum kita cari? Y kan? Okay. So kita nak cari y, kita substitute lah dalam equation pertama balik. Yes. So substitute x equals to 3 and z equals to 1 in 1. Gantikan 2 times 3 plus y minus 1 equals to 7 and I will get y equals to 2. Dah senyum dah, hilang dah kerut. Alhamdulillah. Mengena jalan kerja kan sama. Tadi ingat nak pangkah dah kan? No, anak-anak sabar. Cara berfikir setiap orang berbeza. So this is some alternative. There might be more. Okay, bila anak-anak nak eliminate, you boleh eliminate mana-mana. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 3 and 2. Macam lagu kan. So mana-mana sahaja asalkan anak-anak hapuskan one of the variable. Itu matlamat kita. Daripada 3 variable jadi 2, 2 variable jadi 1. That's our aim. Selagi dapat yang itu, anak-anak boleh guna, boleh eliminate yang mana-mana sahaja. Okay. Tarik nafas. Next. Cikgu nak tunjuk juga. Tadi untuk system of linear equation into variable, cikgu tunjuk. Yang ni pun cikgu nak tunjuk lah. Apa maksudnya solving these 3 equation. Okay, so kalau anak-anak tengok, yes.
Setiap satah ni mewakili setiap equation ni. Ini real cikgu lukis masukkan nilai. Anak-anak boleh cuba ni guna CPM tu. And the intersection between these three plane is the answer that you guys get, 3, 2, 1, 2. So maksudnya 3 tu ialah pergerakan pada paksi X, Y and Z. Okay? Ni dia. So cikgu guna CPM juga yang ini. Anak-anak boleh cubalah. Sambil tengok cikgu punya slide ni, ada satu lagi gadget boleh cuba key in kan. Dapat tak macam cikgu ni? Okay? Good. Now, kadang-kadang kita ada ragu-ragu, betul tak? Dah buat dah kaedah substitution, kaedah elimination. Tapi macam nak tahu jawapan kita tu jawapan yang tepat kan? Jadi, sekali lagi kita gunalah kalkulator sepenuhnya. Anak-anak ada kalkulator kan dengan anak-anak sekarang? Nak belajar benda baru ataupun anak-anak dah tahu nak double confirm dengan cikgu. Okay, so let's verify our answer with calculator. Minta maaf lah cikgu guna calculator FX 570MS yang biasa je. Kalau anak-anak ada calculator yang lebih canggih atau versi yang baru, anak-anak boleh explore lah nanti. Cikgu tunjuk basicnya dahulu kat sini, okay? So kita nak cuba selesaikan equation tadi. Dah ready ke? Dah ready ke? Okay, good. So, mula-mula anak-anak, this is very important. Kenapa cikgu tak tunjuk terus? Cikgu kena terangkan dulu ni. When you want to use the calculator anak-anak, make sure all three equation are in the same order. Dia mesti daripada X dulu, Y, and then Z, and then equals to constant. Ni wajib. Kalau tidak, anak-anak akan masukkan nilai yang salah dan jawapan anak-anak akan jadi salah lah. Gelabah lah kan. So hati-hati. Kalau equation itu variabelnya berterabur, setiap equation ni, ini benda pertama anak-anak kena buat. Susun dulu. Okay, tiga-tiga mesti sama dia punya susunan. Alright, and then masa nak tekan masuk nilai tu, pastikan tekan sama dengan setiap kali masukkan nilai. Baru dia bergerak. Kalau anak-anak masuk nilai, lepas tu tengok je kalkulator tu, tak boleh lah. Tak dapat apa-apa. Sampai sudah kan? Okay. And then, bila jawapan akhir nanti, dia diberi dalam order X, Y dan Z. Ini obvious lah. Tapi nak beritahu juga, sebab kadang-kadang jalan kerja kita dapat Y dulu. Dapat Z dulu kan? Tapi dekat kalkulator, dia mesti X, Y and Z. So, ready ke? Dah on kalkulator ke? Dah ada kalkulator kat tangan? Okay, nak snap-snap pun boleh ni. Cantik kan? Alright. So, satu perkara lagi yang cikgu kena ingatkan ialah kalkulator ini bukan jalan kerja. It's not going to give you any K, any mark. Okay? It's only for verifying your final answer. So, anak-anak hati-hati, kalkulator ni hanyalah untuk cek jawapan akhir sahaja, bukan jalan kerja. Hati-hati ya. So now, turn on your calculator sampai keluar kosong lah. Make sure dalam mode degree. Okay. And then tekan mode until perkataan EQN keluar and push button 1. Ni. Macam kuadratik kan? Tapi ada lain sikit. Dah ke? Alright. Kemudian, ada perkataan unknowns akan keluar. Lepas tu bawah dia ada nombor 2 dan nombor 3. Anak-anak tekan 3. Sebab apa 3? Sebab 3 variable. Kan? Unknowns, variables, benda yang sama kan? So 3 variables. So tekan 3. Now, dia akan keluar A1 tanda soal dekat calculator. Cuba check tengok. Okay, so apakah A1 ni? This is the coefficient of X anak-anak. Of the first equation. Tadi dah label kan? Equation 1, 2, 3. So A1 is the coefficient of X for the first equation. Tekan sama dengan keluar B1, coefficient of Y in the first equation. Masukkan nilai 1, tekan sama dengan keluar C1. C1 ni apa? Coefficient of Z in the first equation. So masukkan negative 1. Tekan sama dengan keluar D1. Apa itu D1? Is the constant after the equal sign in the first equation. So masukkan 7. Tekan sama dengan lagi. Keluar A2 pula.
Apa dia A2? Senanglah. Dah nampak pattern kan? So is the coefficient of X in the second equation. So ni koefisiennya 1, masukkan 1, tekan sama dengan. B2, the coefficient of Y in the second equation. So is negative, tak ada apa-apa ni, maksudnya negative 1 lah kan, anak-anak tahu tu. So masukkan negative 1, tekan sama dengan. Keluar C2, coefficient of Z which is 1, so tekan 1 dan tekan sama dengan. D2, again, the constant after the equal sign for second equation. So masukkan 2. A3, coefficient of X in the third equation. Tekan sama dengan, masukkan 1, tekan sama dengan. B3, coefficient of Y in the third equation which is 1. Masukkan 1, tekan sama dengan. C3, coefficient of Z in the third equation which is negative 3. So masukkan dan tekan sama dengan. D3 which is 2. So masukkan 2, tekan sama dengan. Apa ada? Apa ada kat skrin anak-anak? Okey. Cikgu ni dah keluarkan balik jalan kerja tadi. Okey, ini jawapan kita kan? X sama dengan 3. Kalau anak-anak tekan sama dengan tadi, dia akan keluar X sama dengan 3. Betul tak? Magic kan? Okey, Y. Dia akan keluar Y sama dengan 2. Tekan sama dengan lagi, dia akan keluar Z sama dengan 1. Kalau anak-anak dapat jawapan lain, maybe masa key in tu lah ada silap sedikit. So boleh buat semula Alright. So ini dia caranya menggunakan calculator. Again, anak-anak tak boleh dapat soalan terus tulis jawapan. X apa, Y apa, Z apa. Sebab anak-anak guna calculator kan. Calculator bukan jalan kerja. Anak-anak tak boleh tampal calculator dalam kertas jawapan. Tak boleh. Ini hanya untuk semak jawapan akhir sahaja. Okey? Cikgu warnakan warna merah tu. Penting untuk anak-anak. Kalau nak markah, buat jalan kerja. Nak markah, buat jalan kerja. Jelas ke? Okey. Tengok pula. Ada tak yang dapat math error tadi? Kalau ada yang dapat math error, apa yang jadi ni? Why kan? Cikgu ni ajar bukan-bukan. Tidak anak-anak. Bila dapat math error, ingat balik kita ada 3 types of solution kan? Bila keluar message math error, most probably is because the system has no solution or infinite solution. Calculator tak boleh nak keluarkan banyak-banyak solution. Dan calculator tak tahu nak cakap macam mana, tak ada solution. Jadi dia keluarkanlah message math error. Jelas? Tapi ingat math error ni, nak dapat conclusion 2 ni, hati-hatilah anak-anak mesti key in dengan betul. Syarat dia anak-anak mesti key in dengan betul. Kalau anak dah key in dengan betul, dapat message ni, yes. Maka dia sama ada no solution or infinite solution. So anak-anak boleh plan lah apa nak buat seterusnya. Tarik nafas kejap. Istighfar. Ready ke? Seronok tak? Okay. Next. Baru example 3. Dah berapa jam dah kita ni? Sabar Sabar. InsyaAllah. Example 3. Solve the following simultaneous equation. Negative x plus 2y plus z equals to 2. Y minus 2z equals to negative 3. And x plus 4y minus z equals to 4. Cuba anak-anak tengok apa beza example ni dengan example sebelum ni. Yes. Anak tengok The first equation ada variable x, y and z. Second equation, hilang dah x-nya. Ada y and z sahaja. Third equation, ada pula x, y and z. So anak-anak pun terus je. Hence, no solution. Macam tu ke? Sebab apa anak-anak kata no solution? Sebab tak ada x kat sini ke? Tidak. So sekarang anak-anak dah tahu dah boleh guna calculator. Bolehlah key in kan nilai ni. Dalam calculator check tengok.
Betul tak keluar math error ataupun ada nilai X, Y and Z? Kalau ada nilai X, Y and Z, maksudnya anak-anak kena buat jalan kerja. So, nak tengok tak? Okay. So, let's look at the solution. Langkah pertama anak-anak, always label your equation. Okay, label your equation. So, anak-anak tengok equation kedua ni tak ada X. So, equation pertama dan 3 ada X. So, why not kita eliminate X here? And then tengok coefficient X ni, satu negatif, satu positif. So, sebab itu kita boleh eliminate X by adding the first and the third equation. So, bila cikgu tambah, dia akan dapat negative X plus 2Y plus 4Y plus Z plus negative Z equals to 2 plus 4. Itu maksud dia tambahkan equation 1 dan equation 3. And then I will get 6Y equals to 6 and Y equals to 1. Mudahnya kan? Dah dapat yang ni? Apa pula nak tolak mana pula? Tak payahlah tolak. Tengok equation 2 ni. Equation 2 kan variabelnya Y dan Z. Jadi kita substitute lah. Y equals to 1 dalam equation 2. So 1 minus 2Z equals to negative 3. So negative 2Z is equals to negative 4. And Z is equals to 2. Mudah. Senang sangat tajuk ni insyaAllah. So Y is equals to 1. Z is equals to 2. Variable apa yang kita tak dapat lagi? Yes, variable X. So sekarang kita tengok-tengok nak masuk dalam equation 1 ke 3? 1 ke 3? Anak-anak rasa senang masuk yang mana? Yes, masukkan dalam equation ke 3. Sebab apa? Sebab coefficient X positif. Tak nak deal dengan nombor negatif kan? Pening. Yes. So masukkan X plus 4 times 1 minus 2 equals to 4. So we will get X equals to 2. Selesai. Senang. Full mark. Right? So tiga-tiga example ni is the one solution. Punya jenis solution untuk equation of 3 variables. So anak-anak nak tengok tak case of no solution? Tadi saya cakap ada 3 jenis solution kan? One solution, no solution, infinite solution. So ini cikgu nak discuss about case of no solution. So masa bila sistem tu kita boleh cakap dia sebagai no solution is when we encounter this. A equals to B. Okay, so macam mana? Apa rupanya? Let's see. Okay, kita tengok. So let's look at example 4. Solve the following simultaneous equation. X minus Y plus 3Z equals to 3. Negative 2X plus 2Y minus 6Z equals to 6. And Y minus 5Z equals to negative 3. So anak-anak kadang-kadang soalan dia bagi equation ke bawah. 1, 2, 3 dia susunkan. Kadang-kadang dia bagi macam ni. Dalam satu baris. So it's our task lah. Kerja kita lah anak-anak. Susun dia dan label. Consistent. Okay. Practice makes perfect. So labelkan equation. Alright. So anak-anak tengok. Apa kita boleh buat? From equation 1. Sebab cikgu nampak X ni koefisiennya positif, cikgu jadikanlah dia sebagai subjek. If this is the case anak-anak, agaknya apa kaedah cikgu nak guna? Yes, substitution. So, I let X be the subject. So, I'm going to write X equals to 3 plus Y minus 3Z. And this is the fourth equation. Cikgu akan label dia sebagai equation keempat. Sebab cikgu dah rearrange dia kan. So I'm going to substitute in 2. Itu substitution Jadikan satu variable daripada satu equation sebagai subjek. Masukkan dalam equation yang lagi satu. So substitute 4 in 2. Okay, negative 2
X dah jadi 3 plus Y minus 3Z plus 2Y minus 6Z equals to 6. And tiba-tiba cikgu sampai dekat ini. Negative 6 equals to 6. Dah mula dah kan? Dah mula kerut dah. Apa ni? Apa ni? Anak-anak, this is what we call A equals to B. You have a constant equals to another constant. Bukan constant yang sama, tapi constant yang berbeza. Okay, so bila you encounter this, you can safely say, hence no solution. Sebab apa? Sebab negatif 6 mana sama dengan 6 kan? Sebab itulah kita kata case ini ialah case of no solution. Okay, so cikgu ambil lah peluang untuk lukis juga graf ni balik guna CDM tadi. Ini rupa grafnya. Satu graf bersilang dengan dua graf yang lain, tapi tidak ketiga-tiganya pada satu masa. Jelas anak-anak? Okey. Seronok masa nak jawab ni, anak-anak kat rumah ni kan. Ada gadget, ada internet, boleh cuba. Masukkan, plotkan. Nanti anak-anak nampaklah, bayanglah. Bila tiba-tiba grafnya macam ni, jawapan ada. Masya Allah kan? Macam mana ni? Check balik jalan kerja. Begitu. Okay? Next. Terbang slide cikgu. Kita tengok pula case of infinite solution. So as you remember, case of infinite solution happens when you encounter 0 equals to 0. Anak-anak buat jalan kerja guna kaedah substitution ke elimination sampai satu level ataupun satu line, tiba-tiba 0 equals to 0. If this is the case, then this is the case of infinite solution. Boleh? Jom kita tengok contoh. Example 5, solve the following equation. Okay, 3x plus 5y minus 2z equals to 13. Negative 5x minus 2y minus 4z equals to 20. Negative 14x minus 70y plus 2z equals to negative 19. Macam ni lah baru soalan SPM kan. Koefisiennya besar-besar. Anak-anak cuba tak? Ke skip soalan ni? Jangan. Jom kita cuba. How to solve this? Again, macam biasa, label our equation. Tenung dulu. Tengok-tengok dulu. Allahu Akbar kan? Besarnya nombor. Besarnya koefisien ni, equation 3 tu. Negatif 14, negatif 17. Ni kecil lah, tapi maksud saya 14 tu yang besar kan? Sama dengan negatif 19. So ni pula 20, 5, 2, negatif 4. So macam mana kita nak eliminate ni? Apa yang kita boleh eliminate? Anak-anak tengok Ni sistem berfikir. Masa kita tenung tu bukan tenung kosong sampai tembus kertas, tapi ini cara kita berfikir. Anak-anak tengok Kalau cikgu pilih X untuk di-eliminate, LCM bagi 3, 5 and 14, besar tak? Besar kan? Kalau cikgu pilih Y, 5, 2 dengan 17. Besar juga tu. Cikgu nak eliminate Y ni. Besar nanti jadi kena darab. Besar nombor kan? Tapi tengok Z. Koefisien Z dalam equation pertama, 2. Koefisien Z dalam equation kedua, 4. Koefisien Z in third equation, 2. So LCM dia apa ni? 4 kan? Senang kan? Darab 2. Dah biasa darab 2 kan? So that's what we do. We are going to eliminate Z. Faham tak anak-anak? Nampak tak? Masa jawab tu jangan cepat-cepat. Terus 1 darab 3, 5 darab 17. Jangan. Tengok dulu. Variable mana? Mesti ada yang dibantu anak-anak soalan tu. So kita eliminate Z. Maksudnya kita nak jadikan koefisien Z dalam equation pertama 4. Koefisien Z dalam equation ketiga pun 4. So that's what we do lah. Kita multiply 1 and 3 to equate the coefficient of Z. So cikgu darab equation pertama dengan 2. Anak-anak yang ni kena fokus sikit sebab panjang sikit jalan kerja dia. Okay? Tarik nafas lah. Pegang pen, pegang kertas, buat. Buat, jangan tak buat. Okay? So equation pertama darab 2. 6x plus 10y minus 4z equals to 26. This is a new equation. Cikgu dah ubah dia. So cikgu namakan dia equation 4. And then, ingat kita nak eliminate Z. So,
kita tolak dengan 2. Kenapa cikgu tolak? Ni, tolak. Negative 4. Negative 4. So sebab itulah cikgu kena tolak. So 6x minus negative 5x plus 10y minus negative 2y minus 4z minus negative 4z equals to 26 minus 20. Panjangnya kan? Anda nak congak je kan? So, kita eliminate z, kita akan dapat 11x plus 12y equals to 6. So, equation baru lagi. Sebab itu cikgu namakan dia equation 5. Okay. Tadi dah ubah equation pertama. Sekarang kita ubah equation ketiga pula bagi sama koefisien z ni. So, kena darab 2. Ini yang kita dapat. Negative 28x minus 34y plus 4z equals to negative 38. So this is yet a new equation. I'm going to label it as 6. So ingat tadi 1 darab 2, lepas tu 4 tolak 2 kan. So ini pun sama. 6, kita tambah 2. Kenapa tambah pula cikgu? Tadi tolak ni tambah pula. Masya Allah. Tengok. Ni, coefficient of z ni positive 4. Coefficient of z kat sini negative 4. So sebab tu cikgu kena tambah. So kita tambahlah equation 6 dengan equation 2. This is what we get. And kita simplify, we will get negative 33x minus 36y equals to negative 18. So anak-anak tengok. Ni ada xy, yang ni pun ada xy. Equation 5 ada x and y as variable. Equation 7 pun ada x and y as variable. Tercapailah matlamat kita nak hilangkan satu variable kan. So what do we do next? Kita eliminate pula satu lagi variable. Okay, let's say I choose x to eliminate. So ini 33, ini 11. Macam mana 11 nak jadi 33? Yes. Kita kena darablah equation 5 ni dengan 3. So bila cikgu darab, cikgu akan dapat 33x plus 36y equals to 18. So yet this is a new equation, cikgu namakan dia equation 8. So anak-anak compare equation 7 dan 8 ni. Satu negatif, satu lagi positif kan. Jadi cikgu kena tambah. Bila cikgu tambah sebelah kiri, everything is eliminated. So I got 0 on my left hand side. Sebelah kanan pun cikgu dapat 0. So akhirnya cikgu akan dapat 0 equals to 0. Hence infinite solution. Dia nak angkat tangan lagi tu. Kenapa complicated sangat? Awak pun dah tanya cikgu, ada cara lagi mudah tak cikgu? Mesti ada ni. Ataupun awak dah buat dah cara lebih mudah dari saya. Okey, boleh? Kita cuba. Ada lagi tak cara lagi mudah? Sebelum tu, tengok. Ini maksud dia infinite solution. Nampak tak graf tu? Tiga-tiga tu jumpa dekat satu garis. Ni, satu garis. Okey? So ini maksudnya infinite solution. Ini cikgu guna GeoGebra pula. Sajalah ubah-ubah sikit. Anak-anak boleh cuba tau. Bila nak jawab soalan ni, sebelum nak mulakan jalan kerja, untuk dapat idea dan semangat, anak-anak cuba dulu buat grafnya. Lepas tu bila dah dapat, bolehlah proceed dengan jalan kerja. Alright. So tadi ni, soalan tadi. Complicated sangat ni cikgu. Macam mana? Ada cara lagi mudah tak? Itulah cikgu kata tenung-tenungkan. Sambil tenung, sambil berfikir. Rupanya ada cara yang mudah. So again sama, labelkan equation. Kita eliminate z. Tapi instead of darab equation 1 dan 3 ni dengan 2, cuba anak-anak tengok equation 1 and 3. Kalau cikgu eliminate by using equation 1 and 3, boleh tak? Boleh kan? Satu koefisien z ialah negatif, satu lagi positif. So cikgu tambahkanlah dia. So bila cikgu tambah, this is what I get lah. 3x plus negative 14x plus 5y plus negative 17y minus 2z plus positive 2z equals to 13 plus negative 19. So cikgu simplify and I will get negative 11x minus 12y equals to negative 6. Ingatkan macam dapat terus jawapan kan? Sabar.
Kan besar nombor ni kan. So panjanglah sikit jalan kerjanya So dapatlah kita labelkan dia sebagai equation 4. Dah eliminate Z, kita kena cari lagi satu pula pair untuk kita eliminate, betul tak? So cikgu pilih equation 1 and 2 pula. Tadi cikgu eliminate 1 and 3. Sekarang cikgu akan pilih 1 and 2 pula. So nak eliminate Z using equation 1 and 2, yang ini koefisiennya 4, yang ni koefisiennya 2. Jadi sebab itulah cikgu kena darab equation 1 dengan 2. So I will get 6x plus 10y minus 4z equals to 26. So cikgu label dia sebagai equation 5. And then cikgu tolaklah equation baru ni dengan equation 2. So when I subtract them, I will get 6x minus negative 5x plus 10y minus negative 2y minus 4z minus negative 4z equals to 26 minus 20. And I will get 11x plus 12y equals to 6. So this is a new equation, equation 6. So cikgu nak eliminate pula 4 and 6. Sebab variable dia sama kan, ada x dan ada y. Ya Allah, lagi mudah rupanya. Jelas. 11, 11, 12, 12. Okay, so kita eliminate. Macam mana nak eliminate? Tengok simbol pula. Negatif 1, positif 1. So kita tambah. So bila kita tambah, sebelah kiri akan dapat kosong, sebelah kanan pun akan dapat kosong. Hence, kita dapat infinite solution. Mana lagi mudah? Yang tadi ke yang ni? So kalau anak-anak jawab, nampak sikit ada orang pandangannya macam tadi. Ada orang pula pandangannya seperti yang ini. So either way, be careful. Berhati-hati dan jawab dengan tenang step by step. Labeling the equation will help you a lot. Boleh? Good. So 0 equals to 0, hence infinite solution. Masih larat lagi ke? Tarik nafas. Pegang pensel, jangan letak. Okay. Dia pun setuju. Dia kata, this is better idea. This is better way. I'm not saying which one is better. I'm saying it's the different way of people thinking. Anak-anak, berbeza cara orang berfikir. So dua-dua cara pun betul, tapi this one looks little bit easier. So anak-anak hati-hatilah tengok soalan betul-betul. Okay? Kita masuk kepada example 6. Agak-agaknya soalan apa pula cikgu keep nak bagi ni. Alright. So example 6 is the application to this topic. To the 3.1 system of linear equation in 3 variables. Zulaika, Christina and Aina went to a convenience store after a group study. Ni sebelum PKP lah kot kan. All 3 of them bought similar items before they went home. Zulaika bought a bottle of mineral water, a candy bar and 2 bags of crackers for Rm13 ringgit. Christina bought 2 mineral waters, a candy bar and 2 bags of crackers for Rm17 ringgit. Aina bought 3 mineral waters, 3 candy bars and 2 bags of crackers for Rm27 ringgit. Find the price of each mineral water, candy bar and a bag of cracker. Okay, so this is the application to system of linear equation in 3 variables. Anak-anak, kalau soalan ni anak-anak bincang dengan cikgu anak-anak, ada banyak step yang anak-anak buat kan? Yes, sama jugalah dengan cikgu pun. Dengan student, bila kita buat soalan problem solving, there are a few steps that you have to follow. Step ni anak-anak tak ada markah pun. Tapi dia membantu anak-anak untuk dapat apa yang patut anak-anak dapat. Okay, so some of you might write it down. Some of you might have it in your mind. Orang yang boleh visualize, dia hanya buat jalan pengiraan ni ataupun proses ni dalam kepala dia. Tapi kalau orang tu, orang yang jenis kena tengok, baru faham, maka dia akan tulis langkah-langkah ni. So apakah langkah-langkah tu?
Yes. Understand the problem first. Apa soalan nak? So ini yang cikgu dapat. Bila cikgu baca soalan ni, cikgu dapat ada 3 kawan. Yang pertama namanya Zulaika. Okay, Zulaika beli a bottle of mineral water, a candy bar and 2 bags of crackers for RM13. And then cikgu keluarkanlah x plus y plus 2z equals to 13. This might work. Dalam kepala cikgu, dalam proses cikgu, this might work. And then cikgu tengok pula untuk orang kedua. Siapa nama dia? Christina. So what did Christina buy? Bought 2 bottle of mineral water. Okay, benda yang sama dengan Zulaika. So sebab tu cikgu namakan dia 2x. A candy bar. Okay, sama lagi y. 2 bag of crackers, 2z. For RM, RM17. So cikgu transform jadi mathematical sentence. 2x plus y plus 2z equals to 17. So x, y and z ni represent harga lah kot kan? So kita tengok, teruskan dulu. Aina pula. What did Aina bought? 3 bottle of mineral water, which is 3x, 3 candy bar, which is 3y, and 2 bags of crackers, which is 2z. For RM, RM27. So cikgu transform, dia akan jadi 3x plus 3y plus 2z equals to 27. Apa lagi soalan ni cakap? Soalan kata, cari harga, find the price for each mineral water, candy bar and a bag of cracker. Betul? Next, maksudnya cikgu translate sebab tadi cikgu dah bagi nama dah x, y, z. Maksudnya dia suruh cari nilai x, y and z. Tu dia. Ini dia. Anak-anak, benda ni ada orang dia tulis. Ada student dia bayangkan sahaja dan dia keluarkan terus equation. Betul tak? Which one is you? Jawab sendiri kan? Okay. Next step. Kita plan strategi. So tadi cikgu dah plan dah. Cikgu letak X sebagai mineral water. Candy bar Y. Bag of cracker as Z. And kita nak guna kaedah apa ni? Substitution ke elimination? So nak tahu nak guna kaedah apa? Kita kena tengoklah equation kan? Ni equationnya. So substitution ke elimination? Jom kita tengok. Okay, next step is to implement. Dia kata, dia pegang alat-alat semua, kita kena implement lah strategi kita. Alright, so let's try. Label my equation as 1, 2 and 3. Dah label. From 1, I let X to be the subject. So anak agak, saya guna kaedah apa? Betul, substitution. So, I let X to be the subject. So X equals to 13 minus Y minus 2Z. Dan cikgu akan namakan dia sebagai equation 4. And then I'm going to substitute in 2. Ingat? Kita jadikan 1, kita masukkan dalam lagi 2. So substitute 4 in 2. So 2 times 13 plus Y minus 2Z plus Y plus 2Z equals to 17. And I will get negative Y minus 2Z equals to negative 9. Ini selepas cikgu mudahkan, so cikgu namakan dia sebagai equation 5. Sebab dia equation baru kan. And then, I'm going to substitute in 3. So 3 times 13 minus Y minus 2Z plus 3Y plus 2Z equals to 27. Terus dapat jawapan Z equals to 3. Alhamdulillah kan, walaupun berbelit-belit soalannya, tapi rupa-rupanya terus dapat jawapan. Cuba anak-anak cuba tak ni? Kembangkan ni jadi 39, tolak 3Y, tolak 6Z, plus 3Y, plus 2Z, equals to 27. And then the rest will be cancelled out, the Y's will be cancelled out, you are left with Z equals to 3. And then what do you do? Tengok balik equation 5. Ada Y, ada Z kan? So, kita substitute lah Z equals to 3 in equation 5. Alright. So negative Y minus 2 times 3 equals to negative 9. So Y is equals to 3. So kita dah dapat 2 variable. Tinggal lagi 1 variable. Which is X. So kita masukkan balik dalam equation 4 to get X. So what is X? X is 13 minus 3
minus 2 times 3, which is 4. Dah selesai. Dapatlah Z3, Y equals to 3 and X equals to 4. So, kita punya plan menjadilah tadi guna substitution kan? Okay, so kaedahnya substitution. Next, kalau cikgu guna elimination, okay, mari kita cuba. Label equation, kita eliminate Y and Z by subtracting 2 and 1. Kenapa? Kenapa tolak? Anak-anak tengok. Masa berfikir tadi, mungkin ada orang dia nampak substitution is the better choice. Ada juga student dia nampak ni. Y and Y, 2Z and 2Z. Ya Allah, mudahnya kan? This is Y, equation 2 pun Y, equation 1 2Z, equation 2 pun 2Z. So kalau kita eliminate ni, terus dapat nilai X kan? Betul tak? Yes. And then kenapa cikgu guna tolak? Betul. Sebab kedua-dua koefisiennya positif. For Z pun sama. For Z pun sama. Koefisiennya positif. So sebab itu kita tolak. So when I subtracted these two, I will get 2x minus x plus y minus positive y plus 2z minus positive 2z equals to 4. And I will straight away get x equals to 4. Masya Allah, senang kan? So x equals to 4. Then what do I do? Cikgu tengok pula, tadi cikgu dah guna 2 dengan 1 kan? This pair. Kita eliminate pula 2 and 3. Apa yang sama 2 and 3 ni? Z kan? Koefisien Z dekat equation 3 is 2. Koefisien Z dekat equation 2 pun 2. So, kita subtract lah equation 3 and 2. Kita akan dapat x plus 2y equals to 10. Relax. Relax. Tengok ni. X equals to 4 kan? Kita masukkanlah dalam equation ni. So bila kita masukkan, I will get 2y equals to 6, y is equals to 3. So dah dapat 2 variable, cari lagi satu variable, which is z kan? Okay, so let's find z. Kita masukkan je lah dalam equation pertama. Sebab semua sama kan, z punya koefisien 2, tak boleh nak buat apa. Masukkan je lah dalam equation pertama. So 4 plus 3 plus 2z is 13. So 2z is 6. So z is equals to 3. So dapatlah nilai ketiga-tiga. Kita pun lost apa kita buat tadi kan. Ingat kita jawab soalan pasal 3 kawan yang pergi convenience store. So dia kata ini lagi mudah, dia kata. Okay, no problem. So kita kena buat conclusion anak-anak. Jangan lost. Jangan lost. Baca balik soalan. Okay. Apa soalan nak? Soalan nak harga kan? So kita pun bagilah dia harga. Tadi. Kita bagilah dia harga. Okay. So now habislah untuk 3.1. Kita masuk pula another subtopic which is 3.2. Anak-anak dah ready ke? Take a deep breath. We want to switch our thinking. Tadi kita bermain dengan equation linear sahaja. Linear belaka. Sekarang kita nak masuk pula kepada subtopik yang melibatkan one linear equation and one non-linear equation. Okay. So apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan one linear equation and one non-linear equation? So one linear equation, as what you did in Form 1, it involves two variable lah. Ax plus by equals to c, where a, b and c are constants. Itu dia linear equation. And apa dia non-linear equation? Non-linear equation ialah equation yang melibatkan dua variable juga tapi kuasanya lebih dari satu. In your syllabus, it's limited to the power of 2. Okay, so these are the graphs that will be involved. Kenapa cikgu tunjuk graf-graf ni? Awak tengok nanti kenapa cikgu tunjuk graf-graf ni. So this is linear equation, this is non-linear equation.
Kita nak solve, maksudnya samalah kita nak cari nilai X dan nilai Y. Okay, so ada berapa cara nak selesaikan? Tadi masa 3.1 kita ada dua cara kan? Substitution and elimination. Is it the same here? What do you think? Okay, so yes, we have substitution. Yes, we have elimination. And satu lagi iaitu graphical method. So kalau tadi dekat 3.1 anak-anak tak perlulah lukis atas-atas tu. Tapi untuk 3.2 there are times when the question asks you to use graphical method to get the solution. So I'm going to show all this. Anak-anak jangan risau. Malam ni kita revise semuanya insya-Allah. Semangat anak-anak je yang bagi saya kuat ni. So I hope you guys are still here, masih bersama dengan saya. Okay, so these are the three methods. So anak-anak kena recall sikit lagi. Tadi recall tajuk form 1, sekarang kita nak recall tajuk form 4. Quadratic equation. Sebab ingat cikgu cakap tadi kan, dia limit kepada X dan Y kuasa 2. So bila kuasa 2 is quadratic lah. Okay, so anak-anak kena ingat ni balik. Quadratic formula. Bila nak buat quadratic formula, maksudnya kena susun equation tu into general form. Ax squared plus bx plus c equals to 0. Lepas tu keluarkan A, B dan C baru substitute masuk kan. Atau kalau jawapannya nombor bulat, whole number or simple fraction, anak-anak boleh guna factorization. Ingat lagi tak? Atau kalau anak-anak ingat, dalam form 4 pun ada anak-anak melukis graf untuk dapatkan solution. So these three things you need to remember. Kita akan guna ketiga-tiga ni. Okay, kalau tak ingat, cikgu sediakan link untuk anak-anak. Bolehlah buka buku teks matematik tingkatan 4 ni. Later lah, jangan sekarang kan, nanti termiss pula lecture saya. Gitu. Okay, next. Kita tengok example 7. Solve the following simultaneous equations. X minus 3y equals to 1. X squared plus 3xy plus 9y squared equals to 7. So ini soalan SPM 2017. Suka saya nak beritahu anak-anak, if you were to talk about this subtopic to your senior, they know what you are talking about. Tapi kalau anak-anak bincang 3.1 dengan senior yang ambil SPM tahun lepas, tahun ni lah dia ambil kan, they wouldn't know because they are those subtopic 3.1 bukan di dalam silibus mereka. Tapi 3.2 dia orang terror anak-anak. Dia orang terror. So something lah, kalau ada kakak abang tu bolehlah nak sembang dengan dia kan. Macam mana nak selesaikan ni. Tapi kalau 3.1 they might not have the idea. So awak lah pula boleh ajar dia orang. Begitu. Okay, so let's look at how to solve this question. Nak panah kata jom tengok sebelah. So what do we do first? Yes, label the equation. Always label the equation. So equation 1, x minus 3y equals to 1. Equation 2, x squared plus 3xy plus 3xy plus 9y squared equals to 7. Itu equation 2. So anak-anak tengok. Kita selalu akan masukkan yang linear ke dalam tak linear. Jangan nak jadikan yang ni subjek, payah hidup kita. So always take the linear one. So tengok pula dekat linear. X dengan Y ni mana koefisiennya 1? X kan? So X lah jadi subjek. Boleh anak-anak? Okay. So X equals to 1 plus 3Y. Kita substitute masuk dalam 2. So kaedah apa cikgu guna ni? Betul. Kaedah substitution. So substitute masuk dalam 2. Okay, panjanglah sikit ni anak-anak. Hati-hati 1 plus 3y squared plus 3 times 1 plus 3y times y plus 9y squared equals to 7. Masa tulis ni mata tengok atas, tengok bawah, tengok atas. Careful. Kalau rasa tak puas hati ataupun rasa macam nampak ada silap, padam dan buat semula. Jangan padam sikit-sikit, padam semua dan buat semula. Cikgu pun boleh silap kat sini. So hati-hati. Okay. So macam mana nak expand 1 tambah 3y kuasa 2? Cara mudah dia, 1 kuasa 2
1 tambah 2 darab 1 darab 3y dapat 6y tambah 3y kuasa 2. 9y kuasa 2. Atau anak-anak boleh buat kaedah expanding lah. Tulis 2 kurungan. 1 tambah 3y kuasa 2 tu ialah 1 tambah 3y darab 1 tambah 3y kan. So buat atas kertas lain supaya dapat yang ini. And then this one 3 times 1. Jangan lupa times y ni pula. So 3y. And then 3 times 3y which is 9y. Jangan lupa darab y pula kat luar ni. So 9y squared. Plus 9y squared equals to 7. Kita dapat 27y squared plus 9y minus 6 equals to 0. Cikgu diam sekejap ni. Anak-anak tengok. I'm very sure anak-anak terus ambil kalkulator kan. Macam terus pegang kalkulator. Betul tak? Cikgu pun buat macam tu juga. Tapi ingat anak-anak, cikgu tulis dengan pen merah tadi kan. Kalkulator hanyalah untuk verify jawapan akhir sahaja. Anak-anak mesti ada jalan kerja. Mesti ada jalan kerja untuk selesaikan. So apa kaedah nak guna? Sebelum nak fikir kaedah apa nak guna, anak-anak tengok dulu setiap term ni. This is 27, this is 9, this is 6. Apa HCF dia? Kita boleh bahagikan dengan apa ni? Supaya tak ada baki. 3 kan? Yes. So, kita simplifykan dia. Sebab apa cikgu nak simplifykan ni? Because when you tekan calculator tu, nilai yang dia bagi adalah selepas dia simplify anak-anak. Tapi calculator tak boleh bercakap. Dia tak boleh beritahu awak. So, it's you that has to do the thinking. Okay? Bila sampai step sini, pause kejap. Relax, tengok setiap term ni. Boleh kecilkan tak? Boleh simplify tak? Kalau boleh, tolong simplifykan. Okay, so you got 9y squared plus 3y minus 2 equals to 0. Anak-anak masuk dalam kalkulator, cikgu cakap perlahan ni. Anak-anak masukkan nilai kalkulator, dapat jawapan. Jawapannya mudah. Fraction mudah kan? So anak-anak nak guna factorization? Boleh. Tapi bagi cikgu selesa minta anak-anak murid cikgu, 4 actress dengan 5 actress tu kan, guna kaedah quadratic formula to avoid careless. Sebab anak-anak dah dapat jawapan tadi sebenarnya kan. Ini jawapan yang anak-anak dapat. Tapi anak-anak nak markah K kan. Nak markah jalan kerja. So dah dapat jawapan ni, okey, dah selamat. Untuk dapat markah jalan kerja, masukkanlah nilai A, B dan C ni dekat dalam equation quadratic formula ni. Faham tak? Okey, masukkan nilai A, B dan C dalam quadratic formula untuk sahkan jawapan anak-anak ni. Okey, so bila dah masukkan, dapat jawapan Y, jangan berhenti kat sini. This is what student always do. Dia berhenti kat sini. Dia lupa nak tengok balik soalan, nak cepat. Sebab lepas ni linear law punya soalan kan. Tak sabar nak jawab linear law. Sabar. Tengok dulu. Ni. Kita punya variable ada 2. X dan Y. So, dah dapat nilai Y. Kita cari nilai X pula. Kan kita dah buat X jadi subjek dekat equation 3 tadi. So, kita masukkanlah dalam equation 3 untuk dapatkan X. Substitute masuk, okey, dapat X negative 1 for the first one. Masukkan lagi 1, dapat X sama dengan 2. So we are done. Alright, so cikgu nak tunjuk, cikgu nak share lah pengalaman cikgu menanda, pemarkahannya kat mana. Cikgu pastilah cikgu anak-anak pun akan buat perkara yang sama lah, akan share marking scheme supaya anak-anak tahu kat mana nak dapat markah dan tak hilang markah. So, bila anak-anak jadikan X atau Y sebagai subjek ni, anak-anak akan dapat markah P1. Okay? Ini maksudnya, cikgu nampak, cikgu bagi. Kadang-kadang, ada pelajar dia tak buat kat sini. Dia terus masuk dalam equation kedua. So, kat sini pun cikgu boleh bagi P1. And then, K1 untuk masukkan nilai
subjek tadi, X equals to 1 plus 3Y. 1 plus 3Y tadi masuk dalam equation kedua, dapat K1. Agak-agak markah seterusnya kat mana? Kat general form ke dekat quadratic formula? Yes. Sebab tu anak-anak kena tulis, kena tunjuk ni kaedah. Sebab tu cikgu recall tadi. Quadratic formula, factorization, graph. So mana lagi mudah? Factorization ke quadratic formula? Mestilah yang ni kan. Masuk aja nilai. Jawapan dah dapat dah guna calculator tadi. Betul tak? Jadi dapat K1. And then dua-dua jawapan ni betul. Anak-anak dapat N1. N for answer lah. And then substitute masuk, dua-dua nilai X betul, anak-anak dapat lagi 1 markah. Cukup 5 markah. Jelas ke? Saya harap membantulah untuk anak-anak tahu kat mana anak-anak boleh dapat markah. So ingat yang ni kena tunjuk Method to solve for the variable mesti tunjuk. Wajib. Okay. Next. Tengok example 8 pula. Solve the following simultaneous equation. 3x minus 2y equals to 8. 2x squared plus 4xy equals to 5. Give your answer correct to 3 decimal places. Example 7 tadi tak ada tahu ayat ni, kan? Example 8 ni ada pula. So kadang-kadang soalan ada bagi syarat, kadang-kadang soalan tak ada bagi syarat. For me, syarat ni sebenarnya membantu adik-adik. Tadi anak ni adik pula kan makin muda. Alright. So ini membantu. Sebab apa? Sebab saya dah tahu dah nak guna kaedah mana. Tak mungkinlah saya guna factorization kalau jawapan saya decimal. Ingat anak-anak, kalau jawapan tu decimal jangan guna factorization. Gunalah quadratic formula. Boleh? Okay, jom kita tengok macam mana nak selesaikan. Alright. So solution. Perkara pertama, label dulu equation. Equation 1, equation 2. Multiply 1 by 2x. So anak-anak agak tak? Boleh teka tak? Kaedah apa cikgu nak guna pula ni? Yes. Cikgu nak guna elimination. So kenapa cikgu darab dengan 2x? Tengok dekat equation kedua. Cikgu ada term 4xy. Dekat equation pertama, cikgu ada 2y. So, nak bagi sama ni, sebutan kat atas dengan kat bawah ni, cikgu darablah equation 1 by 2x. Jadi maksudnya semua yang lain pun kena darab 2x. So, 6x squared minus 4xy equals to 16x. Jadi tengok ni. Tengok ni. Ini cara baru kan? Mungkin ada yang tak pernah tengok cara ni. So, fokus elimination. Darab 2x. Darab 2x. Okay. So 6x squared minus 4xy equals to 16x. So equation baru, kita label dia sebagai equation 3. Okay. And then kita nak eliminate, what do we do? Kita compare lah ni. Ini negatif, ini positif. So we have to add. So bila kita tambah 6x squared plus 2x squared minus 4xy plus 4xy equals to 16x plus 5. So I will get 8x squared equals to 16x plus 5. Yang ni sudah terhapus. Okay. And then boleh tengok pattern kan? Ni kuasa 2, ni kuasa 1, ini x kuasa kosong. So sebab tu dia tak ada kan? So I'm gonna arrange it into quadratic equation punya general form. 8x squared minus 16x minus 5 equals to 0. Keluarkan nilai A, B dan C. So cikgu nak guna quadratic formula. Cikgu memang galakkanlah you guys guna. Unless jawapan dia memang nombor bulat. Kalau tidak, gunalah quadratic formula. Senang. Sebab sebenarnya, macam cikgu cakap tadi lah, sampai sini, awak tekan calculator, betul tak? Awak dah dapat dah jawapan X tu apa. Tapi kita nak markah. Jadi kita kena tunjuk kaedah apa yang kita nak guna. Which is quadratic formula. So dapat nilai X, 2, negative 0.275 and 2.275. Jangan stop kat sini. Again. Jangan stop kat sini. Please anak-anak. Sayang markah.
cari nilai Y pula. Substitute X tu dalam equation pertama. Sebab apa substitute dalam yang pertama bukan kedua? Yes. Sebab yang pertama ni ialah linear. Senang kita nak uruskan. Kan? So, kita substitute masuk. Kita akan dapat nilai Y negatif 4.413 and negatif 0.588. Boom. Senang. Terus dapat jawapan. Okay? So, markahnya, again, this is new for me. I've never encountered such method masa menanda juga. So, I would guess that when you multiply or when you try to equalize one of the term, you will get P1 for this. And then you substitute ataupun you eliminate, you buat elimination, you dapat K1. And then you buat kaedah quadratic formula ni, you dapat 1. Syarat dia anak-anak, mesti substitute dengan betul. Ini satu lagi cikgu lupa tadi. Kan ni nilai B negatif 16 kan? So, rumus quadratic formula negatif B, betul tak? Negatif B plus minus B squared minus 4AC over 2A, betul? So kat sini anak-anak, kalau you nak markah, you masukkan betul-betul. Jangan terus buat 16 kat sini. Kan senang cikgu. Tolak jumpa tolak kan positif, takkan tak tahu. Memanglah kita orang tahu. Tapi ini markah untuk masukkan nilai dalam formula. So masukkan dengan betul. Negatif ni mesti ditulis dan dalam kurungan nilai B, negatif 16. This is the trick anak-anak. Ini trik untuk dapat A+. Okay? Jangan hilang markah. So ini penting Dalam ni pun sama. Cikgu, negatif 16 kuasa 2 dengan 16 kuasa 2 kan sama. No, kita nak B kuasa 2. So B tu negatif 16 kuasa 2. Boleh anak-anak? Jelas? Okay, good. So dapat markah N1 untuk jawapan set yang pertama, dua-dua mesti betul. And then another N1 for set yang kedua. Untuk Y yang betul dua-dua. Jangan type kat Faci dulu. Sabar. Dekat ruangan chat tu mesti ada yang nak type dah. Kalau saya bagi jawapan lebih atau kurang tu 40-an macam mana? Okay. No problem anak-anak. Kita penalti kat sini. So anak-anak hilanglah markah kat sini sebab tak menjawab soalan. Soalan kata kan 3 decimal place. Tapi anak-anak jawab 4, 5. Kadang-kadang tulis semua dalam kalkulator kan. So anak-anak hilang markah kat sini. Tapi anak-anak guna nilai yang kat sini ni, yang salah tadi ni, untuk cari nilai Y, maka anak-anak boleh dapat markah ni. Dengan syarat semua markah K dan P ni, K lah, markah K ni anak-anak betul. Faham tak tu? Okay. So tak ada masalah lah bagi saya hilang satu markah sahajalah. Tidaklah semua. Tapi syarat dia banyak. Syarat dia mesti markah K anak-anak betul dan juga anak-anak guna nilai yang salah yang ni. Yang tadi daripada N kosong ni dalam equation untuk dapatkan Y. Bukan nilai lain. Macam kat sini kan anak-anak tulis 2.27589 apa. Kat sini anak-anak pendekkan jadi macam ni. Tak boleh lah. Salah. Okay. Again, pemarkahan berubah setiap tahun. So, ini setakat yang saya tahu. So, hopefully this will help you lah. Okay. Ini membantu anak-anak insyaAllah. Alright. So, now let's look at example 9. Kenapa pula example 9 kat tengah-tengah? Are you ready? Maksudnya sesuatu yang besar nak datang ni kan? Tak lain tak bukan. Kita nak tengok application to 3.2. Solving problem involving one linear equation and one non-linear equation. Anak-anak ready ke? Tengok dekat handout yang saya bagi. Soalan 9. Tarik nafas. Okay. Anak panah muncul lagi. So let's look at example 9. The diagram shows a plan of 5 terrace house to be built on Encik Azman's land. Okay, so ada tanah Encik Azman. Dia nak buat rumah terrace 5 biji.
Lepas tu ada jalan. Okay. The perimeter of the whole 5 houses is 160 meters. He allocated an area of 600 meters squared to construct a road in front of the houses and on both sides of the end lot as in the above diagram. Oh. Aduh, kan penat baca. Habis suara kan. Tak apa anak-anak, dia bagi gambar rajah. Kalau tak faham dalam ayat, tengok gambar rajah. Dia sepatutnya saling membantu ni. The width of the road is X meter. Inilah. Boleh bayang ini rumah 5 biji, 5 buah. Okay. And then ada jalan sepanjangnya ni. Depan rumah dan tepi rumah ada jalan. Lebar jalan X meter. Okay. Soalan kata find the length and the width in meter of each house. Sorry. 6 markah. Ini soalan SPM-RSM 2019. Ada yang dah cuba ke soalan ni? Okey. Jom kita tengok cara nak selesaikan. So samalah 3.1 tadi and this one 3.2. Bila melibatkan problem solving, anak-anak ada langkah berfikir. Jadi anak-anak kena fahamkan dulu soalan tu. Apa dia nak? Apa yang dia bagi? So soalan kata perimeter of the whole 5 houses is 160 meters. The area of 600 meters squared is to construct a road in front of the houses and on both sides of the end lot. Okay. Find the length and width of the house. Itu yang soalan nak. Ayat panjang-panjang tadi, ini gist dia. Ini yang kita nak. Okay. Lepas dah faham, apa kita kena buat? Kita plan strategi kita. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay. So, cikgu nampak tadi dia bagi pasal perimeter dan juga area. So kalau anak-anak perasan, unit dekat perimeter tu kuasa 1 kan, meter sahaja. So maksudnya if I were to write an equation, I will get one linear equation. And then area tadi meter kuasa 2. So if I were to create an equation, I will get a non-linear equation. So dah nampak dah, one linear, one non-linear. Okay, lepas tu soalan kata the length of the house will be 2x and the width will be y. So cikgu akan ambil maklumat tu. That will be my strategy. And then I'm going to use the method of substitution. Ni plan cikgu je. Plan boleh berubah tau. Sebab cikgu belum selesaikan lagi. Belum create equation dia lagi. Tapi ini planning cikgu nak guna substitution. Alright, next. Kita tengok. Apa dia bagi tadi? Perimeter of the whole 5 houses is 160 meters. So ingat, perimeter ni apa? Outer length. Kalau membantu anak-anak, keluarkan gambar rajah, pecahkan dia. Macam cikgu buat ni. Cikgu ambil rumah saja. Cikgu tahu satu rumah 2x. Kalau 5 rumah, 10x, betul. Lebar dia, y. So perimeter is 10x plus 10x plus y equals to 160. So cikgu ringkaskan, cikgu akan dapat 10x plus y equals to 80. This is my first equation lah. Next, apa lagi dia bagi? Yes, allocated an area of 600 meters squared to construct a road in front of the houses and on both sides of the end lot. So ini kan, ni jalan raya ni. Rumah cikgu dah keluarkan ni. So ni jalan raya. So ni bentuk ni, kita tak ada rumus khas kan? Jadi sebab itu, cikgu potong bentuk ni jadi beberapa rectangle. Nampak tak? Rectangle cikgu familiar. Bentuk ni cikgu tak tahu. Rumus dia macam mana nak cari. Okay, jadi kita pecahkan dia. Yes. So bila kita pecahkan dia, mudahlah nak cari area dia kan? So ini lebarnya y plus x. Yang ni panjangnya x. Yang ni panjangnya 10x. Lebarnya x. So area setiap satu ni, area 1, area 2, area 3, kita carilah. X times x plus y, x times x plus y, 10x times x equals to 600. Mudah kan? Okay. Cikgu akan dapat 6x squared plus xy equals to 300. Ada orang fikirannya begitu. Kan?
Ada juga orang dia suka tolak-tolak kawasan. Macam jentolak kan. Okey, boleh juga. Area keseluruhan is a rectangle kan. So area rectangle ni mudah ajalah. Tadi sini dah 10x yang dalam. Panjang road ni ialah x. So total panjang keseluruhan is 12x. And then I have the length of the house as y. And the length of the road is x. So I have the length of the side here is y plus x. And then tengok rumah ni pula. So dia punya panjang is 10x. Lebar dia y. So saya nak cari area road. Saya tolak lah area semua. Tolak area rumah. Ada tak yang fikir macam ni? Ada kan? Okay. So kita tolakkan. Kita akan dapat 12xy plus 12x squared minus 10xy equals to 600. I'm going to simplify this and I'm going to get 12x squared plus 2xy equals to 600. So samalah dengan kaedah pertama tadi, equation yang sama kita dapat. And mudahkan lagi sebab ini 12, 2 dan 600 semuanya even numbers kan, boleh dibahagi dengan 2. So cikgu mudahkan lagi, cikgu akan dapat ini. Okay. So, ini planning kita. Dah dapat, dah settle planning, kita implement lah strateginya. Alright, first equation, second equation. Label equation. Penting anak-anak, label equation, label equation. So, cikgu plan nak guna substitution. It might work because I have y here, right? Y ni koefisiennya 1 kan? So, substitution might work. Let y be the subject. So y akan jadi 80 tolak 10x. And this is going to be my third equation. Saya labelkan dia sebagai equation 3. Substitute 3 in 2. Okay. So substitute 6x squared plus x times 80 minus 10x equals to 300. And then saya akan dapat negative 4x squared plus 80x minus 300 equals to 0. So sekali lagi anak-anak, stop. Saya tahu anak-anak akan tengah calculator terus. Tapi stop. Pause. Pause kejap. This is negative 4, 80 and negative 300. 80 ni boleh bahagi tak dengan negatif 4? 300 ni boleh bahagi tak dengan negatif 4? Boleh kan? So let's simplify first. Kita avoid lah A ni negatif anak-anak. Sebab sekali lagi saya cakap, calculator bila you guna EQN itu, jawapannya ialah apabila A itu sudah positif dan simplified. Saya ulang, dalam calculator bila you tekan jawapan, nilai A dia ialah nilai yang sudah disimplifiedkan. Jawapan anda yang anda dapat dari calculator tu. So seboleh-bolehnya mudahkanlah ini. Okay? So bila you mudahkan, you akan dapat x squared minus 20x plus 75 equals to 0. Nak guna calculator boleh. Ataupun nak guna manually factorization boleh. Nak guna quadratic formula pun boleh. Cikgu nak tunjuk kat sini. Cikgu guna calculator, cikgu dapat jawapan whole number. So I'm going to use factorization. Cikgu kawan dengan orang buat factorization, jangan risau. Okay. So x minus 15, x minus 5 equals to 0. I will get two values. X equals to 15 and x equals to 5. Betul tak? Adakah dua-dua jawapan? Sabar. Kita baru dapat nilai x. Kita belum dapat nilai y. So substitute x equals to 15 and x equals to 5 in 3. Cikgu akan dapat, bila cikgu ganti x 15, nilai y yang cikgu dapat negatif. So cikgu ignore lah. Jangan gunalah. Mana boleh panjang negatif kan? Dan lain macam. So ganti pula x 5. Oh, dapatlah nilai positif. So I'm gonna take the second one as my answer. Okay. Boleh ke tinggal jawapan macam ni je? Hati-hati. Ini problem solving question. Go back to the question. Pergi balik dekat soalan. Pergi balik tengok dekat planning, dekat understand problem tadi. What did the question ask you? So hati-hati, sabar. Tengok dulu. Kalau cikgu tanda soalan macam ni, this is what I'm gonna give you. Okay, ingat tak tadi
masa anak-anak buat planning, equation ni bukannya diberikan. Tapi anak-anak yang bentuk. Betul tak? So, untuk effort itu anak-anak akan dapat P1. Jika salah satu betul, anak-anak boleh dapat P1. So, kalau dua-dua salah, kosong lah. Tapi kalau satu salah, satu betul, anak masih boleh dapat P1. And then, anak-anak jadikan Y sebagai subjek from the first equation, dapat 1 markah. Substitute masuk, 1 markah. Kat mana pula lepas tu? Kat mana? Yes. Factorization, 1 markah. And then the first set of values, 1 markah. And then, markah soalan ni 6 tadi kan? Mana lagi 1 markah? So, nak dapat lagi 1 markah, itu yang cikgu kata kena kembali kepada planning kita tadi. Understand the problem tadi. Apa soalan nak? So, soalan kata cari ni lebar dan panjang rumah. So, ingat balik, panjang rumah ialah 2x. Panjang rumah ialah 2x, lebarnya y. So, kalau anak-anak bagi jawapan x sama dengan 5 tadi, maka hilanglah markah. Sebab panjang rumah 2x. So, jawab soalan. Jangan jawab sesuka hati. Jawab soalan. Length of the house is 10 meter. Width of the house is 30 meter. Dapatlah lagi 1 N. Cukup 6 markah. Senang kan? Senang sangat tajuk ni. Bagilah ayat panjang-panjang pun, anak-anak dah tahu dah macam mana nak jawab. Ikut step yang betul, pasti dapat jawapan insyaAllah. Okay? Last one. Ya ke? Jeng. So, example 10. Solve the following simultaneous equation using the graphical method. Cikgu rasa tak salah lah. Cikgu nak tunjuk juga macam mana nak selesaikan guna kaedah graf. So, 3x minus 2y equals to 1. 9x squared plus y equals to 7. Okay, kita nak selesaikan ni guna kaedah graphical method. So, samalah dalam maths ke dalam math, kaedah pertama ataupun step pertama bila nak buat kaedah graf ini, mestilah kena ada table of values. Kadang-kadang dia bagi satu nilai, x atau y, anak-anak lah yang kena isi untuk dapatkan nilai yang lagi satu. Tapi kadang-kadang dia tak bagi, maka anak-anak lah yang perlu decide what is the scale and apa nilai x atau y yang perlu. So, sebab tu cikgu cakap graphical method ni is not one of the popular method lah. Tapi mungkin ditanya, kita tak tahu. Kan? So, guna calculator, cikgu ambil nilai 5. Nilai x ni. Jangan ambil 2 saja. Jangan ambil 2 nilai saja. Kalau garis lurus, ya, senang nak ambil 2 nilai sebab 2 titik sudah cukup untuk buat garis. Tapi anak-anak kena ingat ada satu lagi graf non-linear ni. Kalau buat 2 titik je, macam mana nak tahu bentuk dia kan? Curve ke, kuadratik ke, kuda laut ke, kita tak tahu kan? So, ambillah lebih dari 2. 5 memadai. So, buat table of values untuk kedua-dua graf. Kemudian, anak panah ni suka dia. Okay. Step kedua apa? Lukislah graf. Guna kertas graf. Jangan lukis atas test pad. Guna kertas graf. Buat paksi X. Buat paksi Y. Plotkan titik-titik tadi. Ada 5 titik. Untuk paksi X ni, untuk garis lurus cukuplah 2 atau 3 titik. Lepas plot, ambil. Untuk garis lurus, guna pembaris. Untuk non-linear graph, tak perlu guna pembaris, sambungkan. So, anak-anak sebenarnya, persilangan, intersection between the two graph is the solution to the system. Jadi, macam mana nak baca? Pergi dekat titik persilangan ni, turunkan graf ke paksi X. Turunkan titik tu, baca paksi X nilai dia apa. Dan pergi ke paksi Y juga untuk baca nilai dia apa. Sama juga untuk yang ni, pergi ke paksi X dan paksi Y, baca. So akan dapatlah jawapan X sama dengan -1, Y sama dengan -2, X sama dengan 0.83 and Y equals to 0.75. Anak-anak untuk
koordinat cukup 2 tempat perpuluhan. Jangan bagi lebih-lebih. Anak-anak tak boleh baca pun ni kalau lebih kan. 2 tempat perpuluhan saja sudah cukup. Macam mana? Lega tak? Banyak tak input malam ni? Okay. So Alhamdulillah, we have reached the end of my slide. And I just want to conclude what we have learned tonight. This is under chapter 3, system of equation. We have 2 big subtopics. One is system of linear equation in 3 variables. And the other one is simultaneous equation involving 1 linear equation and 1 non-linear equation. For the first one, system of linear equation in 3 variables, tadi cikgu cakap, ada 2 method nak selesaikan. Elimination and substitution. And ada 3 jenis solution. Infinite solution, 1 solution and no solution. So tadi cikgu dah tunjuk juga graf kan untuk ketiga-tiga jenis ni. Anak-anak boleh cuba. And then the second one, simultaneous equation involving 1 linear equation and 1 non-linear equation. Kita ada 3 method. Elimination, substitution and graphical method. And also for both, I did show you an example of the application or solving problem in daily life. So Alhamdulillah anak-anak, terima kasih kerana bersabar. Selesailah slide ulang kaji kita malam ni untuk chapter 3 system of equation. Cikgu minta maaf gurau-gurau senda dan sebagainya.